نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير وإفادة والاستفادة ونفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضات وقربي وثواب آمين. Okey, sebelum saya teruskan, dengar tak suara saya, nampak tak video saya? Dengar. Nampak Okey. video. Nampak apa nama saya bentang, apa yang saya bentang ni? Nampak. Okey, kalau nampak saya teruskan Baik, jadi tajuk kita yang terakhir untuk kita bincangkan pada kelas ini adalah berkaitan dengan tajuk hadis yang ke-30. Ahabul kalami ila rahmani. Ahabul kalami ila rahmani. Sesuka-suka kan. Kalam yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Kalam yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Muka surat berapa tu Kalau dalam buku tab muka surat berapa 119. 119 tolong buka. 119. Okey, tengok muka surat 119. Okey. Jadi dia sebut dekat situ ahabul kalami ila rahmani, kalam yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Ar-Rahman tu kembali pada Allah lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau melaporkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, dua kalimah, habibatani, yang dicintai, ila rahmani, di sisi Allah Ta'ala, khafifatani, dua-duanya ringan, alal lisani, atas lidah. Khafifatani, dua-duanya ringan, alal lisani, atas lisan. Sakilatani, dua-duanya berat, fil mizani, pada timbangan. Pada timbangan tu, timbangan ke akhirat tu. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Okey. Tu riwayat Imam Bukhari. Okey. Ni zikir lah Ni zikir. Zikir yang antara zikir yang saya dapat daripada guru-guru kan. Lepas daripada kita sembahyang solat sunat qabliyah subuh kan. Qabliyah subuh tu apa yang kita disunatkan doa, disoalkan zikir, kita disunatkan zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Saya ulang lagi sekali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ulang berapa banyak? 100 kali sebelum kita sembahyang subuh. So nak ceritanya, waktu subuh ni antara waktu yang paling banyak amalan ni ialah waktu subuh. Dia ada amalan sebelum subuh. Dia ada amalan ketika subuh. Dia ada amalan selepas daripada solat sunat subuh. Dia ada sembahyang, dia ada amalan selepas solat subuh. Dia ada amalan sebelum waktu waktu duha. Dia ada yang sebelum waktu duha panggil apa? Waktu apa? Waktu tasyrik, bukan waktu tasyrik. Ni tak ada. Waktu apa? Syuruk. Syuruk. Dia ada waktu syuruk. Sebelum sampai duha tu ada waktu syuruk. Amalan sebelum waktu syuruk kan. Jadi nak ceritanya, saya nak cerita kat sini, antara amalan yang kita orang tak buat ialah zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kan? Itu amalan paling mudah tu. Setakat pengamalan saya tu tak sampai 10 minit. So cukup sebenarnya kalau kita sembahyang kat masjid kan. Datang awal sebelum masjid, datang awal dekat masjid,
Kalau orang lelaki kan, nisbah orang lelaki kan. Datang awal masjid ke surau ke sembahyang subuh tu, okey, kalau masjid boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebelum waktu azan tu, sambil-sambil tu boleh istighfar dulu 100 kali. And antara amalan yang diajar ialah kita kena memperbanyakkan istighfar sebelum subuh. Istilahnya istighfar ketika waktu sahur. Ada dalam ayat Quran tu kan, dan Allah menyukai orang-orang Allah itu menyukai orang-orang yang meminta ampun ketika waktu subuh kan, waktu sahur kan, ketika waktu sahur. Ada ayat Quran tu. Nanti saya ingat ayat tu, saya bagi tahu balik. Istighfar lah, apa-apa yang istighfar. Sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim. Kalau saya dapat amalan daripada guru ajar saya dengan cara astaghfirullah rabbi ya Ghaffar ya Razzaq. Kan disebut dengan ya Ghaffar ya Razzaq kan. Minta ampun pada Allah Taala, dan minta kepada Allah, minta ampun kepada Tuhan yang memberi rezeki. Minta ampun tu, kita dapat minta ampun tu sendiri adalah satu rezeki. Sebab bukan semua orang Allah beri rezeki dia minta ampun ketika waktu sebelum subuh. Bukan semua. Satu. Lepas tu bukan semua orang Allah beri rezeki dia boleh minta ampun sepanjang hari dia tu. Kan? Lepas subuh, lepas solat pun belum tentu dia astaghfirullahalazim. Belum tentu lagi. Kan? Belum tentu lagi. Antara rezeki yang kita kena faham istighfar tu adalah rezeki ialah belum tentu lagi manusia ni dalam satu hari dia tu dia boleh istighfar. Belum tentu lagi. Kan? Kalau amalan guru saya tu dia kata ni sekurang-kurangnya kita ni kan dapat 100 pun dapat 100 tu besar rahmat lah. Pasal apa? Nabi tu dia taubat pada Allah Taala 70 kali setiap hari. Satu hari 70 kali setiap hari. Kan kita ni tak tahulah dosa banyak mana kan. Tak tahu. Nabi tu dah lah maksum, dijanjikan syurga pula kan. Dah dijamin pula diampunkan dosanya sebelum dan selepas kan. Sebelum dan selepas tak ni juga still minta ampun pada Allah Taala 70 kali satu hari. So sekurang-kurangnya kita dapatlah kan fadilat yang Allah kata apa, Allah perintahkan kita untuk mohon ampun, taubat, minta ampun pada Allah Taala, istighfar sebelum subuh. Cerai-cerai sangat lepas solat. Solat kita ada berapa? 5. Kurang-kurangnya kurang-kurangnya ada berapa? Itu paling kurang lah 5. Kalau termasuk qobliyah ba'diyah, kurang-kurangnya ada 17. Ada 17. 17 pula darab 3 kali. Kurang-kurang kita ni istighfar. 17 darab 3 darab lah. Kan berapa? Kan? 17 darab 3. Dah dapat 51. Kurang-kurang dekat lah juga. Kan? Kurang-kurang dekat juga. Kan? Itu sikit lah kan. Dekat dengan bilangan Nabi istighfar satu hari 70 kali. Kurang-kurang macam. Tapi takkanlah ceroy sangat kan. Takkanlah kita ceroy sangat kan. Okay. Tak sedar diri. Bahasanya tak sedar diri. Okay, cukup. Nak cerita tentang situ. Okay. Itu antara amalan sebelum solat fardu subuh ialah tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Okay, cukup. Hati ma'anil kalimataini. Datangkan ma'ani, makna-makna al-kalimataini, dua kalimah al-atiyataini yang berikut. Kalimatani habibatani. Yuradu dimaksudkan di sini mahbubiyatun, kecintaan. Mahbubiyatun, kecintaan. Qailahuma, bagi orang yang kata keduanya. Kedua perkataan ini. Dikendaki kat sini ialah kecintaan, mahbubiyatun, kecintaan. Qailihima, bagi orang yang kata kedua ini. Ini dua benda ni. So Allah sangat suka perkataan ni. Mudahlah kan. Kita jangan ceritalah pasal fadilat je, jangan ceritalah kan. Dia cerita kalau kita baca dalam dalam tafsir kan, dalam tafsir ayat ni hadis. Kalau kita baca dalam tafsir disebutkan dengan dua perkataan ni, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kan, memeluk tamlaul mizan kan, memenuhkan mizan. Disebut dengan perkataan dalam hadis yang lain disebut dengan memenuhkan mizan.
subhanallah wa bihamdi dah memerlukan satu mizan. Subhanallahil azim juga dah memerlukan satu mizan. Kan? Maksudnya apa? Nak ceritanya, kalau gabung dua-dua tu sangatlah berat. Baru kalau sebut satu kali. Itu kan satu kali, takkan kita sebut satu kali. Kan? Takkan kita sebut satu kali. Kan? Biasakan buat amalan yang sunat, amalan yang Allah suka, Allah redha. Itu adalah tanda kita nak mendekatkan diri kita pada Allah Taala. Buat amalan ni semuanya kerana apa? Nak dekatkan diri kita pada Allah Taala. Tak kisahlah istighfar ke, selawat ke apa ke, jangan lupa kita berniat. Masa kita sedang buat amalan tersebut, jangan lupa niat. Aku buat ni, aku zikir ni kerana nak takarrub dan ta'abbud pada Allah Taala. Takarrub dan ta'abbud pada Allah Taala kerana nak redha dan kasih sayang Allah Taala. Itunya lebih utama, kan? Bukan semata-mata kita nak pahala ataupun kelebihan-kelebihan yang disebutkan, kan? Sebab kelebihan-kelebihan yang disebutkan tu Allah akan bagi kalau kita redha, kalau Allah redha dengan kita, kalau Allah sayang dekat kita, kan? Kalau Allah redha dan Allah sayang dekat kita, senang je benda tu, tak ada apa-apa. Allah tu Maha penyayang, kan? Tak pernah pilih kasih. Allah itu Maha penyayang dan tak pernah pilih kasih. Kan? Itu je, kita kena faham macam tu. Letak dalam diri kita. Khafifatani ai lilinin, kerana lembut. Lilinin, kerana lembut. Hurufihima, huruf keduanya. Wasuhulatun, dan senang. Hurujihima, keluar sebutannya. Senang apa? Keluar sebutannya. Panutuku, bagi orang yang cakap bihima, dengan dua perkataan ini, sari'un, sangatlah laju. Sari'un, fa'ilun, sangat laju. Kan? Sari'un atas wazan fa'ilun. Bila kata tambah atas wazan fa'ilun, sangatlah ditambah, terjemahkan tambah. Sangatlah laju. Maksudnya tengok subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama juga, kan? Kita sebut la ilaha illallah. Bila seseorang nazak disebut dengan la ilaha illallah. Kenapa tak sebut asyhadu? Ash tu sendiri nak sebut susah, betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Ngucap. Kita kata kat orang tengah nazak, ngucap. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia dah nazak nak sebut asyhadu. Memang susah, kan? Orang yang baru masuk Islam pun susah nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan pula orang yang nak nazak, kan? Ini kan pula orang yang nak nazak. Sebab tu persyaratan dia ialah kata kalimah syahadah tu apa? La ilaha illallah. Jadi jangan tak tahu. Kata apa? Kalimah syahadah tu apa? Kalimah syahadah tu la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tu tak payah, tak perlu disebut. Kalau ada persyaratan untuk orang nazak, tak payah sebut. Tapi nak ceritanya, kalimah tauhid tu ada dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni dua ni namanya kalimah syahadah. Jangan tak tahu. Kalau bahasa kalau kita nak kalau seseorang itu nak nak masuk Islam, dia wajib sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Asyhadu tu, perkataan asyhadu tu. Asyhadu tu menunjukkan apa? Kita ni ada cuba memasukkan apa? Memasukkan atasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa wa izharu bil jawarih. Itu asyhadu tu. Macam saya cakap sebelum ni semalam, hadis yang hari Sabtu hari tu, saya dah pernah cakap apa beza asyhadu, apa beza nazar, apa beza ma'a. Saya dah sebut sebelum ni. Kan? Apa beza asyhadu, basirah. Disebut dengan nazar, syahadah dengan basirah. Tiga-tiga ni terjemahnya lihat. Tiga-tiga ni terjemahnya lihat, kan? Nazar pun nazar pun lihat, syahid pun lihat, syahidah pun lihat, basir pun melihat, basara pun melihat. Tapi penggunaan dia tu sangat dalam, sangat teliti, sangat tajam. Sama juga kan ni. Kenapa digunakan asyhadu? Nak ajar kita ialah bila kita asyhadu, seolah-olah kita ni melihat Allah tu kat depan-depan.
Seolah-olah kita dah kata ni walaupun depan manusia seolah-olah saya cakap seolah-olah kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku kata asyhadu an la ilaha illallah. Depan kita tu kita masa kita angkat syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kan? Wa asyhadu dan seolah-olah kita lihat Nabi Muhammad tu kat depan kita. Dan aku saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu kata asyhadu. Macam apa? Ni, bertentang mata. Seolah-olah asyhadu ni penggunaan ni ialah bertentang mata. Maksudnya apa? Waktu tu seolah-olah bukan seolah-olah memang Allah nak ajar kita ialah apa? Atasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa izharu bil jawarih. Ni. Kita punya apa nama panca indera kita yang zahir ni. Semua itu masuk asyhadu. Basirah lagi lah. Kalau kata basirah itu lebih hebat lah orang yang dapat melihat apa nama kesan apa nama Allah tu sendiri. Kesan Allah. Dia tengok manusia hebat manusia. Dia tengok manusia. Dia nazar manusia. Dia syahid manusia tersebut. Tapi basirah dia tu kepada Allah. Itu sampai macam tu. Nak cerita tu panjang. Tak tahu apa faham tak. So tak faham ngaji lain. Okey, tu nak ceritanya nutqu biha as-sari'un. Jadi nak ceritanya perkataan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim ni sangat mudah untuk disebut. Sampai apa bila kita tak teliti apa yang berlaku, kita akan tersalah kan. Macam amalan saya lah kan. Kalau kita tengah-tengah ngantuk-ngantuk tu kita subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Bila kita dah sebut-sebut tu kadang-kadang tergelincir subhanallahil azim dulu. Kadang-kadang berlaku. Sebab tu dia kata khafifatani layyinun fihima wa suhulatun khurujihima. Dan senang untuk makhraj huruf itu dikeluarkan. Dia tak macam asyhadu, susah nak sebut. Adha susah nak sebut. Contoh macam tu Al-mizan. Apa maksud al-mizan kat sini? Allazi yuwazzanu bihi a'mal. Allazi yang yuwazzanu menimbang bihi dengannya al-a'malu amalan-amalan, al-ibadu hamba fi pada yaumil qiyamah hari kiamat. Ni ada satu Allah ciptakan satu alat di akhirat nanti. Allah ciptakan satu makhluk namanya mizan di akhirat nanti. Pasal apa? Manusia ni susah, dia tak boleh nak terima di akal. Jadi bila dia tak boleh nak terima di akal, Allah cerita nak cerita tu, bila Allah kata mizan tu ada, Allah akan rupakan mizan tu macam apa yang ada dekat dalam otak kita. Apa yang ada dekat dalam otak kita. Sebab apa? Mudah nak kita faham macam mana. And mizan lah macam mana, dia bukan macam penimbang kita yang letak benda kat atas tu. Mizan ni mesti ada kanan, mesti ada kiri. Macam antum tengoklah dalam sistem butter tu kan. Mesti ada kanan, mesti ada kiri. Nak tahunya apa? Nak tahu sama timbangannya mesti letak satu, mesti tak satu. Itulah sikit tu nak ceritanya tang situ. Itu maksud mizan. Allah ciptakan satu alat namanya mizan untuk timbang amalan baik dan buruk kita. Allahu a'lam. Seterusnya bayin al-murad, terangkan maksud bima ya'ti, dengan apa yang ya'ti berikut. Khafifatani 'alal lisan, layyinun khurufihima wa suhulatun khurujihima. Fannutqu bihima sari'un. Subhanallah. Okey, ni dah cerita dah atas, saya laju-lajulah. Subhanallah. Apa maksud subhanallah kat sini? Tanzihullah, mensucikan Allah Ta'ala. Pagi-pagi lagi kita dah mensucikan Allah Ta'ala daripada apa? Sebarang bentuk kesyirikan. Sebarang bentuk syirik. Apa maksud syirik? Yang sama dengan Allah. Sikit pun tak boleh, banyak lagi lah tak boleh. Yang sama rata pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Sama sikit dengan Allah pun tak boleh, yang sama rata dengan Allah pun tak boleh, yang lebih daripada Allah pun lagi-lagilah tak boleh mensyirikkan Allah Taala walaupun sikit, walaupun sama darjat ataupun sama ataupun lebih lagi tak boleh. Allah tu wahid, Allah tu ahad. Allah tu ahad. Bila kata ahad, esa. Dia tak boleh bagi 2, 0.5 tak boleh.
Dia tak boleh satu-satu, tak boleh. Dia tak boleh satu, dua. Lagilah tak boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey. Mensucikan Allah Ta'ala amma dari apa? La yaliku, tidak layak. Bihi dengannya. Min, dari. Kullu, setiap. Naqsin, kekurangan. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Sebab tu kalau kita kena hati-hatilah bila kita antara benda yang kita kena bila orang selalu sebut kan berkaitan dengan ni contohan. Orang selalu sebut ma asabaka min sayyi'atin ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsih. Kan? Itu ayat Quran. Jadi kita yang terjemah tu kita kena hati-hati. Kita kena hati. Jangan sampai kita terjemah tu merosakkan akidah. Pasal apa? Sebab apa? Kita tak suci ke Allah dengan sesuatu yang tak layak baginya daripada setiap kekurangan. Contoh apa? Bila kita kata macam tu, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Ini yang kita biasa sebut. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Dan apa yang tak buruk itu datangnya daripada diri kita sendiri. Apa yang berlaku? Bila kita teliti perkataan ini, apa yang berlaku? Seolah-olah baik dan buruk itu seolah-olah Allah ni hanya buat benda yang baik. Allah tak buat benda yang buruk. Sedangkan baik dan buruk tu semuanya datang daripada Allah. Ni tauhid ni. Ni tauhid. Allah kan dalam Asmaul Husna kita selalu sebut Allahun Nafi', Allahud Dar. Kan? Allahun Nafi', Allahud Dar. Jadi apa yang kita kena memahamkan diri kita? Apa yang kita kena faham diri kita ialah kita ni kena ajar diri kita apa? Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu juga datang daripada Allah Taala. Tapi kenapa Allah sebut apa kata tu? Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsih. Ni Allah nak ajar kita ada namanya usaha dan ikhtiar. Baik dan buruk tu Allah dah tetapkan berlaku. Allah yang beri kudrah dan semua berlaku tu disebabkan kudrah dan iradah daripada dia. Semua yang berlaku tu disebabkan kudrah dan iradah daripada dia. Takkan sesekali takkan sekali berlaku pada kita manfaat ataupun mudarat melainkan semua dengan kudrah dan iradah Allah Taala. Faham tak saya cakap tu? Tak faham ngaji lain. Tak faham ngaji lain. Tu nak cerita seolah-olah macam tu. Seolah-olah manusia ni dia ada satu kuasa pula untuk mengadakan yang buruk. Seolah-olah macam tu. Sedangkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pegang Allah itu adakan yang baik, Allah tu juga adakan yang buruk. Kan? Sebab apa? Semua yang berlaku dekat alam ini semuanya dengan izin kudrah dan iradah dia. Semua dengan kudrah dan iradah dia Allah. Bukannya dengan kita. Kita ni apa? Kita ada namanya tu kita kena belajar dalam tauhid. Macam tu belajar dekat dekat sekolah. Namanya af'alullah, af'alul ibad. Af'alullah kita tak kacau. Af'alullah kita tak kacau. Yang ada af'alul ibad. Af'alul ibad. Kenapa af'alul ibad ni? Usaha dan ikhtiar tu lah. Kasab buat ikhtiar tu. Dalam bahasa Arab al-kasbu wal iktisab, lepas tu al-ikhtiar. Itu kerja kita. Ni usaha kita lah ni. Nak pandai belajar. Usaha dan ikhtiar kita. Tak masuk kelas mana nak pandai. Mana nak belajar, mana nak tahu. Okey, cukup. Panjang tentang situ. Bayin al-mawqul i'rab, terangkan tempat i'rab lil kalimatani al-atiyatani. Bagi dua kalimah berikut bagi kalimatani, bagi perkataan kalimatani ta'lil dengan dalil. Ta'lil tu dalil lah. Okey. Pertama, khabar muqaddam. Kalimatani dia punya i'rab dia khabar muqaddamun. Dia adalah khabar muqaddam. Wa qudima, dan didahulukan. Al-khabari, khabar itu liyashuqa, supaya mendatangkan perasaan nak tahu ataupun mendatangkan perasaan tertanya-tanya. Liyashuqa, untuk datangkan perasaan nak tahu ataupun perasaan tertanya-tanya. As-sami, orang yang dia dengar. Ila, kepada al-mubtada, kepada mubtada. Cukup sampai situ cukup. Kalau nak ngapai sampai situ cukup. Khabar muqaddam, letak koma kat situ.
wa qudima dan didahulukan khabar liyashuqa sami' untuk mendatangkan rasa tak nak tahu ataupun perasaan nak tanya-tanya as-sami' kepada pendengar ilal mubtada kepada mubtada. Okey, khabar itu mubtada. Mubtada tu boleh kepada mana? Dia al-kalimatani kalau dia apa nama? Mubtada dia apa? Mubtada dia mubtada dia apa agak-agak? Mubtada dia apa? Kita tengok kat depan tu. Fayakunu auqi'u. Maka jadilah auqi'u boleh fi nafsi dalam diri wa adkhala dan masuk fil kubuli pada penerimaan an hasila untuk menghasilkan bi tu kalau ikutkan dalam buku ba'da kan, ba'da talabi, selepas at-talabi tuntut, al-a'azu lebih kuat min munsaki daripada yang aliran bila ta'ab tanpa susah. Okey, lepas tu saya kata hafal sampai ilal mubtada'in. Okey, itu mawqi'ul i'rab tu nak cerita tentang mawqi'ul i'rab. Kat situ dah jawab. Kat dalam buku kita sampai bila ta'ab tu je. Dan dalam buku teks dia sampai bila ta'ab. Okey, cukup. Okey. Jadi nak ceritanya khabar kalimatani ai khabarun muqaddamun. Jawapan tu cukup. Tapi kalau dia kata taklil dia apa? Ilah dia ialah wa qudima, jawapan untuk ilah ni apa? Wa qudima khabarin dan didahulukan khabar itu liyashu qasami ilal mubtada'in. Okey, sampai situ. Itu tak ilah dia. Itu adalah ilah dia. Okey, faham tak? Itu saya terus jawab soalan lah tu. Okey. Terus, limadha kenapa? Yuqalu dikatakan annal kalimataini bahawasanya dua kalimah ini fil hadis khafifatani ala lisan. Okey, jawapan dia ulang tadilah. Li'annahu laisa fi ma min hurufin syiddah. Kerana laisa tiada fihi ma pada keduanya min dari huruf-huruf al-syiddah yang berat, al-syiddah yang berat, al-ma'rufatun yang diketahui, inda di sisi ahli Arab, ahli ilmu Arab. Ingat antara huruf yang berat sad, dot, sin, shin kan. Sad, dot, shin, sin, apa nama, ta, za, tu huruf berat tu. Ain, ain, ghin, tu berat lah tu, semua tu berat. Kan, tak apa. Qad ijtama'at fihima, sesungguh ijtama'at berkumpul fihima pada keduanya hurufun layyinun, huruf-huruf yang ringan, yang lembut, yang lembut. As-salas, yang tiga iaitu alif, waw, ya. Yang kita panggil huruf mad. Tu huruf lembut semua tu. Alif, waw, ya. Ni huruf lembut. Patu bayin, terangkan wajul balaghi, apa nama, balaghah fi qauli sallallahu alaihi wasallam khafifatani ala lisani. Okey, isti'arah. Kalau jawapan isti'arah pun dah dapat 2 markah. Khafifatani ai isti'arah. Kalau dia tanya nak lebih sikit, bolehlah jawab panjang tu. Isti'aratun haitsu dari sudut syabbaha suhulah. Syabbaha menyerumpakan, suhulatun kesenangan, jariyanihima, apa nama, mengalir kedua-duanya, ala lisan, atas lisan, bi khaffatin, dengan khifah, dengan apa nama, keringanan, khifah, keringanan, al mahmulun, beban, min, daripada amta'iha, amti'ah, kesenangan dunia. Nak ceritanya apa? Yang itulah. Besar sangat besar pahalanya. InsyaAllah kita cubalah. Kita cuba amal. Istakhrij, keluarkan.
Al-muqabalah. Ni muqabalah ni termasuk dalam bab ni bab apa nama balaghah nanti kena belajar baliklah. Apa maksud muqabalah? Al-maujudatun yang terdapat fil hadisi dalam hadis. Terangkan muqabalah al-maujudatun yang terdapat fil hadisi dalam hadis. Apa muqabalah yang terdapat dalam hadis? Fihi muqabalatun khiffah. Padanya muqabalatun muqabalah pertentangan lah. Ni terjemahnya pertentangan al-khiffatun yang ringan ataupun sedikit alal lisan atas lisan bisaqal fil mizan dengan berat fil mizan. Nak apa? Muqabalah ni apa pertentangan dia? Ringan pada lisan, lepas tu berat pada mizan. Kan laut beza tu. Berat kalau kata ringan, kalau kata ringan tu mestilah letak kat mizan juga. Tapi apa berlaku? Ringan tu disifatkan ringan tu disifatkan di atas lisan, berat itu pula tetap diletakkan atas mizan. Dan kata berat, berat dengan ringan tu kan dua sifatnya sama, kan? Dua sifat yang sama. Biasanya berat dengan ringan tu orang letak dekat apa? Dekat penimbang lah. Tapi kenapa ringan tadi dekat perkataan khafifatan ni diletakkan atas lisan? Pasal apa? Nak ceritakan, nak memahamkan kita macam saya cakap tadi lah. Nak memahamkan kita, nak mendatangkan tasawur pada kita. Oh, berat timbangan amal akan jadi berat. Tapi dengan sebutan bayangkan dengan rahmat Allah Ta'ala, hanya dengan sebut dua perkataan ni memberatkan amal. Kita automatik kita mudah faham. Oh, besar amalan ni. Besar amalan ini. Hampa faham ke saya cakap apa ni? Faham jadi Allah tu dia mendatangkan sesuatu yang memahamkan kepala otak kita ni dengan mudah, dengan cepat. Okey, cukup. Jadi bayin, terangkan. Nau'un, jenis al-wawi. Waw. Al-wawu, waw. Fi qauli sallallahu alaihi wasallam wa bihamdih. Again. Apa waw tu? Waw apa? Waw zaidah. Waw tu bukan waw ataf. Waw tu waw zaidah. Okey. Ada pendapatnya pertama. Ni yang kuat ni. Yang kuat kata waw tu waw zaidah. Pendapat yang kedua kata waw ataf. Macam biasa kita cakap lah. Dia ataf pada mana? Waw ni kalau dia ataf, kalau waw zaidah dia tak ada makna. Kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dia sebenarnya tak ada makna. Letak tu apa? Letak tu untuk apa nama? Letak itu sebagai bahasa kita, bahasa mudah kita, hiasan lah. Tapi takkanlah apa nama Nabi sebut tu sebagai tak ada ni kan, tak ada hikmah kan nak ceritanya apa nama sebagai satu orang kata apa masdar macam an masdariyah kan. Letak tu pasal apa? Nak membezakan di antara fa'il ini dengan fa'il tu. Itu an masdariyah. An masdariyah. Waw ni pula waw zaidah disebut waw sekadar nak tambah, saja nak tambah. Kan? Waw kenapa kau letak kerongsang dekat kau punya tudung? Saja. Lebih kurang macam tu. Kan? Kenapa kau letak pin dekat kau punya kopiah? Saja. Pin ni kan, pin apa? Pin capal kan. Kenapa kau letak pin kat capal kau? Saja nak hidupkan sunnah. Mungkin tu cakap kita ni lah. Bila kata ilah, ada ilahnya lain. Ilah lah, tak apalah. Kenapa kau letak pin dekat kau punya ni kopiah? Saja. Macam tu. Wow, zaidah tu macam tu lah. Saja. Kenapa kau pakai tudung letak pin bunga? Saja. Macam tu. Tu wow zaidah. Ada pun wow ataf, dia mesti rujuk kepada yang belakang. Jadi wow tu ialah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, wow tu maha suci Allah, wa bihamdi, dan kepujiannya kepadanya juga Allah. Macam tu terjemah dia. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan segala puji juga bagi Allah. Terjemahnya macam tu. Wow tu wow ataf. Kalau waw lil hal, dia tunjuk pula macam ni. Ni pendapat yang ketiga kata waw tu waw hal. Subhanallah wa bihamdi, hal keadaan Allah itu dipuji. Macam tu terjemah dia.
Maha suci Allah, hal keadaan dia itu dia dipuji. Tu waw lil hal. Kalau waw ataf, Maha suci Allah, dan dia juga Tuhan yang dipuji. Maha suci Allah dan dia juga Tuhan yang dipuji. Kembali pada apa? Kembali pada subhanallah tadi. Kalau tu waw ataf. Kalau waw zaidah, biasa je lah. Tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Takallim. Ceritakan. Tentang. Jam'u baina roja wal khauf. Ni saya dah pernah cerita dah tu sebelum ni. Al-mawjudatin yang wujud fi hadzal hadis, dalam hadis ini. Ar-Rahman, kat situ. Yarji'u ila in'ami, merujuk ila kepada al-in'ami, nikmat-nikmat, wal ihsani, dan ihsan, ihsan, ihsan. Sampai situ cukup. Fayak tadi ar-roja, maka dihukumkan situ ar-roja, mengharap kita kembali kepada nikmat-nikmat dan ihsan Allah Taala. Tu maksudnya. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab lama disebut ada terjemah dengan ihsan ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha belas kasihan. Disebut yang belas kasihan disebut, bukannya pengasih. Dia tak terjemah pengasih. Orang dulu dia kata yang belas kasihan disebut. Belas kasihan. Sebab apa belas kasihan? Sebab kat situ dia kembali pada al-in'am wal ihsan. Dia kembali pada apa? Belas kasihannya Allah Ta'ala, dia bagi juga nikmat pada kita. Dia bagi juga ihsan dia pada kita. Sebab tu kata apa? Kalau kita tengok tafsir surah Al-Fatihah, dia sebut apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu umum. Umum kepada orang, kepada semua makhluk. Ar-Rahman itu umum kepada semua makhluk. Adapun Ar-Rahim, dia khusus kepada orang Islam. Sebab apa? Ar-Rahman itu belas kasihan Allah Ta'ala itu, Allah beri juga tak kepada orang kafir? Ya. Sedangkan Allah kata apa dalam Allah kata dalam satu Nabi kata dalam satu hadis qudsi, dengan maksud apa? Kalaulah dunia ini ada nilainya di sisi Allah Taala, nescaya Allah tak akan beri kepada orang kafir walaupun sebesar ataupun seberat sebelah sayap lalat. Allah kata kata Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata macam tu kan. Allah tak akan beri walaupun hanya seberat sebelah sayap lalat. Allah tak akan beri pada orang kafir. Sekarang ni kita tengok orang kafir kaya raya tak? Senang lenang tak? Hebat tak? Maksudnya apa? Mereka tu dapat semua dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan ihsan Allah Ta'ala. Dengan ihsan Allah Ta'ala, dengan belas kasihan Allah Ta'ala. Bukan pasal apa. Itu je. Adapun Ar-Rahim, itu Allah Ta'ala khususkan kepada orang Islam yang beriman. Sebab tu ada namanya istilah istijraj lah, apa macam-macam. Hanya tu cerita lain. Okey, cukup. Al-Azimun. Al-Azimun itu yaqtadi khaufi. Dihukumkan dengan khauf. Min hibatihi. Daripada keagungannya, kehebatannya Allah. Al-Azimun, dengan kita nak apa? Merujuk kepada takut kita. Kita kena sentiasa takut dengan keagungan Allah Ta'ala. Apa perasaan kita bila kita nak jumpa Perdana Menteri? Apa perasaan kita bila kita nak jumpa dengan orang yang hebat? Apa perasaan kita bila kita nak jumpa pengagung? Kita ada rasa perasaan yang tekanan. Kita rasa rasa macam tu. Macam tu lah kita kena rasa. Khauf tu macam tu lah. Khauf tu macam tu. Tak boleh ni. Allah tengok aku. Allahu ma'aya, Allahu syahiduni, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahiduni. Ya, Allahu ma'aya, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahiduni. Kena letak. Kan? Tu sikit lah. Okey. Terus sikit lagi ke tinggal dah. Apa nak pergi kelas lagi kan? Saya rasa saya nak saya nak berhenti dekat situ.
takallim anil jam'i bainar roja wal khauf tu kat bawah tu pula lah. Okey. Ada lagi sikit kat situ. Nak habiskan ke macam mana? Habiskan Ustaz. Habiskan Okey, habiskan. Lepas tu sebut kat situ, bayin terangkan al-murad, maksud biqauli sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman wa ma muradu bi mahabbatihi lahi li abdi. Okey. Apa maksud dengan perkataan ini? Apa maksud perkataan ini? Pertama, dan ada juga soalan yang lain kata apa? Wa ma muradu bi mahabbatillahi li abdihi. Apakah maksud kecintaan Allah kepada hamba-Nya? Ana qailuha, bahawasanya yang menyebutnya itu mahbubatun, dicintai oleh Allah Taala. Itu yang maksud yang pertama. Kalau kita nak Allah cinta pada kita, nak sayang pada kita, banyak-banyakkan sebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wa mahabbatullahu li abdihi, kecintaan Allah kepada hamba-Nya, isaru, menyampaikan al khairiyah, kebaikan, wa takrimihi, dan kemuliaannya. Menyampaikan kebaikan Allah Ta'ala dan kemuliaannya Allah Ta'ala. Kita akan tengoklah kan, orang yang Allah cinta, Allah siap Allah akan tunjukkan kepada dia kecintaan dia tu dengan apa? Dengan karomah dan kebaikan. Sebab tu Allah sebut antara benda yang kita kena ingat, Allah antara yang Allah bagi syarat, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah hendakkan akan dia kebaikan, Nabi kata yufaqihu fiddin, Allah akan beri dia faqih dalam agama, faham akan agama. Apa maksud faqih? Faqih ni ulama syarah, kalau kita tengok dekat dalam ta'lim muta'allim ala tariq ta'allum, disyarahkan Syekh Burhanuddin Zarnuji, dia sebut apa? Dia sebut dengan faqih ni ialah dia Allah rezekikan dia untuk beramal. Nak tengok. Kita dapat, nak tahu kita ni dapat kebaikan tak? Kita ni antara orang yang Allah beri kebaikan pada kita ataupun tidak? Tengok. Kita belajar tu, Allah rezekikan tak kita untuk amal? Mudah aja nak tahu. Mudah aja nak tahu. Allah rezekikan tak kita untuk beramal? Kalau Allah rezekikan kita untuk beramal, kita termasuk dalam orang yang faqih. Orang faqih. Terutama dalam amal tu dalam bab agama lah. Kalau kita belajar dapat beramal dalam bab agama, Allah kata dapatlah dia khairan, kebaikan. Kalau kita belajar, tapi Allah tak rezekikan kita untuk beramal, apa yang berlaku? Allah tak kehendaki, faham ni kat situ, Allahnya tak kehendaki kepada kita kebaikan. Allah tak kehendaki kita faqih fiddin. Allahu a'lam. Cukup. Tu tanda dia. Itu tanda khairun tu. Wa takrimihi, dan kemuliaannya Allah Taala. Anda kalau nak tahu lagi, antara ni level yang lagi tinggi lah. Siapa-siapa yang Allah Allah cinta pada dia, Allah akan muliakan dia. Itu yang kita tengok ulama-ulama tu, ramai yang Allah muliakan dia dengan karamah. Allah muliakan mereka dengan karamah. Tapi bukanlah maksudnya kita ni, manusia ni, kita buat amal tu sebab nak karamah. Tak, bukan macam tu. Pasal apa? Kembali pada apa yang saya sebut. Kembali kepada apa yang saya sebut, iaitu kita ni buat amalan kerana Allah Ta'ala, kerana nak takarub dan ta'abud pada Allah Ta'ala. Nak dekatkan diri kita, nak memperhambakan diri kita pada Allah Ta'ala. Kan? Sebab apa? Itulah matlamat hidup kita yang mana kita sebut setiap hari, paling kurang 17 kali satu hari kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah tanda kita apa? Taqarrub dan ta'abbud kita pada Allah Ta'ala. Apa maksud taqarrub? Mendekatkan diri kita dengan amal ibadah. Yang penting mesti sahih. Mendekatkan diri kita tu mesti apa? Mesti ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Mesti ikut apa yang Allah perintahkan, ikut syarak. Dan kata betul, mesti ikut apa yang Nabi ajar. Itu takarub. Adapun ta'abud, itu yang katanya kita sentiasa mengharapkan pertolongan kita pada Allah Ta'ala.
walau sekecil-kecil perkara. Nak kencing pun harap Allah Ta'ala. Takkan sesekali kita boleh kencing. Melainkan dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala berikan pada kita dengan izin dia. Takkan sesekali. Subhanallah. Kan? Sebab tu kita kena ingat ar-rabbu rabban wa in tanazzal. Ar-rikun rikan wala wa in tarabba. Allah tu tetap Tuhan. Allah tu Tuhan itu tetap Tuhan. Wa in tanazzal. Sekalipun dia buat benda yang paling rendah, paling hina. Ar-rikun rikan. Hamba itu tetap hamba. Wa in tarabba. Sekalipun dia tu mulia. Sebab tu kita kena ingat. Kita kena ingat. Takkan sesekali hamba itu akan jadi tu Tuhan sekalipun dia mulia. Sebab tu kita membatalkan akidah akidah Kristian mengatakan anak Isa itu anak Tuhan, anak Allah. Sebab apa? Sampai mulia dia sampai macam tu jadi anak pula. Subhanallah. Subhanallah. Takkan kita terima. Lepas tu bayin. Okey. Kat mana tadi? Okey. Bayin fadilatu zikru subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ni cerita kelebihan Tankilul mizan. Tankilu memberatkan al-mizan akan timbangan yaumul qiyamah pada hari kiamat. Husulu memperolehi mahabbatullah wa mahwa dan memadamkan al-khotoya dosa-dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, annahu gharsul jannah. Bahawasanya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim ini adalah salah satu daripada tanaman syurga. Allah janji kata apa? Siapa yang baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim sekali, Allah akan tumbuhkan dia daripada dia dalam syurga satu pokok ini. Satu pokok ini. Satu pokok macam mana Allahu a'lam lah. Dan pokok ini bila dia dia berbunga, dia akan berbuah. Dan buah tu bila dia pecah di dalam hadis lain bila dia pecah mengeluarkan biji benih. Daripada biji benih tadi tu Allah jadikan apa? Jadikan bagi dia bidadari syurga. Ustaz, kalau macam tu orang perempuan tak dapat lah Ustaz. Dapat. Orang perempuan gantilah rijalul jannah kan. Gantilah rijalul jannah kan. Ada ramai. Jangan risaulah orang perempuan. Jangan risau. Tapi apa hal pun kemuliaan orang perempuan itu pada khidmat dengan suami. Jadi orang perempuan yang kahwin, bila orang perempuan dikahwin kan, dia akan jadi ketua bidadari bagi suami dia sendiri. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Kat dunia pun dah jadi bidadari, dekat syurga pun insya-Allah akan jadi bidadari pada suami dia. Ustaz, kalau suami saya mati, saya kahwin lain, macam mana? Allah berikan pilihan. Kau nak khidmat dengan kau nak jadi ketua bidadari pada suaminya nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 dan seterusnya. Kan? Allah akan beri pilihan. Tu contoh itu benda yang dibincangkanlah sikitlah nak cerita. Ustaz, kalau saya tak kahwin macam mana? Kalau saya tak kahwin, kalau bukan saya tak kahwin, ampau tak kahwin, Allah janjikan apa? Rijalul jannah. Di kalangan lelaki yang bujang juga tak kahwin. Kena ingat dekat dalam sejarah dunia ni adanya namanya al-ulama uzzab. Antara al-ulama uzzab, ulama yang dia ni meninggal dalam keadaan dia tak kahwin. Bukan kahwin tu tak kahwin tu pasal dia tak nak kahwin, dia lupa nak kahwin. Dia lupa nak kahwin. Kan? Sebab tu saya ni kira tak ulama lagi lah pasal saya ingat lagi nak kahwin kan. Tak ulama lagi. Kan? Jadi ulama ada ulama-ulama ni terlampau sibuk sampai lupa nak kahwin. Antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di salah seorang yang meninggalnya pada umur dia 44 tahun, muda meninggal kan. Meninggal muda. Tapi kitab dia lebih banyak daripada umur dia. Kitab dia lebih banyak daripada umur dia. Kan? Last sekali dia meninggal lepas 3 tahun dia kena
kena penjara di bukan Muawiyah. Dia satu khalifah tu kan. Khalifah tu. Sebab pada ketika tu zaman tu diuji manusia khalifah percaya kepada berpegang pada fahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu ialah kalamul qadim. Adapun yang masaf yang kita pegang itu memang makhluk. Tapi apa yang isi kat dalam tu kita tak panggil itu adalah qadim daripada Allah Taala. Sebab tu apa yang kena mengena dengan Al-Quran semuanya kita muliakan. Kita tak duduk atas Al-Quran. Kita tak duduk atas mushaf. Sebab tu kita ni kan haram atas kita, ulama kata kan. Minta maaf saya buat saya terpaksa buat. Nampak saya punya buku ni? Nampak. Nampak haram kita buat macam ni Ni kan contoh ni buku kan. Kita nak selak buku. Nampak saya buat apa? Nampak. Leo tu nak bagi. Ambil air liur tu sebab jari kita kesat, jari kita licin, kita nak bagi kisat, kita ambil air liur tu, untuk pegang untuk kita mudah nak selak Al-Quran. Hukumnya haram. Pasal apa? Pasal kita ni menghina, seolah-olah kita ni menghina Al-Quran. Tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Kalau buat macam tu pun haram, duduk haram tak? Haram. Ambil Quran tu, letak macam orang Arab. Kamu pergi, saya geram betul dengan geng-geng Arab ni kan. Geng-geng Wahabi ni kan. Saya cakap terang Wahabi lah biasanya kat Mesir tu. Geng-geng kepala otak tak betul ni. Ambil masaf tu, duduk atas ni. Dia lebih mulia ke punggung dia, lebih utama ke punggung dia daripada Al-Quran. Al-Quran tu dia letak je atas punggung dia. Macam kitab buku biasa. Dia kata apa? Kenapa? Bila kita tanya kenapa kau duduk atas ni? Hazam masaf kata dia. Kepala otak saya kata. Kan? Masa kita tengok masa mula-mula tu duduk tu geram juga kan. Tapi memang kepala otak dia memahamkan itu masaf. Tapi kita ni ahli sunnah wal jamaah, kita kena faham apa-apanya kena mengena dengan benda yang mulia-mulia. Habis cerita. Sebab tu aku ni kopiah, jangan buat duduk. Kepala otak buat duduk. Ni kepala ni mulia. Kopiah letak atas kepala. Jadilah kopiah ni mulia. Sebab tu haram juga ada perbahasan apa hukum seseorang ambil kopiah ataupun tudung ataupun baju untuk baju yang dipakai untuk dijadikan alat istinja, hukum dia haram. Sama lah macam Al-Quran. Faham tak saya cakap tu? Sorry lah saya kalau dah terpanjang saya cerita lah sampai habis masa kan. Nak kata apa? Okey. Nak cerita tentang Ghorsun Jannah. Ghorsun Jannah, tanam dia adalah salah satu tanaman syurga. Ada antara lain kan. Ni orang lelaki memang sukalah benda-benda macam ni kan. Jadi antara banyaknya daripada tanaman-tanaman syurganya datangnya daripada zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada lagi yang disebutkan Allah dalam hadis kan. Disebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa lagi? La ilaha illallah tu sendiri kan. La ilaha illallah tu sendiri kan. Apa lagi? Itu dah 3. Banyak lah. Rata-rata zikir semua semua kelebihannya Allah tumbuhkan dalam syurga satu batang pokok untuk dia. Untuk dia. Kenapa penting pokok? Macam saya cakap tadi, penting pokok. Bila banyak pokok akan ada bunga. Bila ada banyak bunga mesti ada buah. Apa kelebihan buah? Selain daripada jadi makanan kita dalam syurga, dia akan bila dia terlampau masak dia akan pecah jadi apa? Jadi biji benih. Biji benih tu jadi apa? Jadi jadi Allah akan jadikan daripada setiap biji benih tadi tu apa? Bidadari. Ini kalau nak kejar hak tu dengar dah saya cakap. Banyak kan zikir, sonok orang lelaki, marah orang perempuan. Okey Nazira, Nazira ada? Okey Nazira, boleh terima Nazira? Boleh terima ke Nazira? Boleh kan, boleh. Okey, marah pula Nazira. Sabarina, okey Sabarina. Okey Ustaz.
Okey, cukup. Bayin hikmah min takriru tasbih duna tahmid. Terangkan hikmah daripada mengulang tasbih tanpa ulang tahmid wa bihamdih tu kan. Kenapa? Kenapa tak diurang? Subhanallah belakang tu tak urang. Sebab dia iktina'u mengambil berat bisyak ni dengan keadaan tasbih pujan likasrati kerana banyak mukhalafina orang yang ingkar fihi padanya tasbih. Lepas tu nampak je benda-bendanya indah subhanallah. Ya ikram ikram ada ke? Ikram ada ke? Ada Ustaz. Ada nampak je benda-bendanya indah buat apa? Subhanallah dahulu. Nampak je benda-bendanya indah subhanallah dahulu. Nampak awet subhanallah. Lepas tu terus tundukkan pandangan. Kita kena faham tu. Nampak matahari subhanallah, indahnya alam subhanallah. Tengok Masjid Ubudiah cantik subhanallah. Kan? Semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Ramai orang ingkar semua yang berlaku itu, semua yang dia nampak, semua keindahan itu dia kembali kepada makhluk. Sedangkan makhluk sendiri tak akan boleh mengindahkan diri dia. Ni siapa nak dengar cerita? Ni last lah ni. Siapa nak dengar cerita? Angkat tangan. Ni cerita Syekh Nuruddin cerita kan. Syekh Nuruddin pernah tanya pada kami satu hari, Syekh Nuruddin tanya pada kami, dia tanya orang duk pakai baju cantik-cantik ni, orang duk sibuk beli baju cantik-cantik ni, yang cantik tu baju ke yang cantik tu dia? Baju. Orang pakai beli baju cantik-cantik ni sebab nak mencantikkan diri kan. Soalannya yang cantik sebenarnya baju tu ke dia? Orang tu sendiri yang cantik. Dia. Okey. Dia. Kenapa saya cakap macam tu? Contoh saya cakap, baju ni saya pakai cantik lah. Belum tentu lagi baju yang saya bagi ni, saya pakai ni, saya bagi kat Ikram, betul lagi bila Ikram pakai nampak cantik. Sebab tu kita kena faham, sebenarnya yang cantik tu kita. So besar lagi daripada tu, yang cantik, yang kita nampak diri kita cantik ni sebenarnya siapa? Siapa yang bagi cantik? Allah yang bagi cantik. Takkan sesekali orang benda yang kita ni cantik dengan diri kita sendiri, takkan sesekali. Pasal apa? Kadang-kadang kita buruk. Contoh bangun tidur, nampak kita cantik? Tak. Tak. Contohlah. Okay, cukup. Bayin sababun. Terangkan sebab Khitamul Bukhari menutup Imam Bukhari hadzal hadis li sahihihi, dalam sahih hadis dia, kerana al-qailun akhar li'annahu, kerana nya al-qail akhar da'wa ahlul jannah. Kerana apa? Orang yang kata pada akhir bacaan ini, dakwa ahlul jannah, merupakan doa ahli syurga. Nak ceritanya ni adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ini adalah doa ahli syurga. Okey, faham tak? Itu je sebab dia kenapa Imam Bukhari dia menutup hadis ini dengan hadis ini. Sebab ini adalah doa